Nabi SAW sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata marra Rasulullah SAW ala qabrain. Satu hari Nabi SAW jalan dengan sahabat, lalu dua kubur. Ada kubur. Faqala ama innahuma la yu'azzabani. Nabi kata, ni nak abang dekat apa? Dua kubur ni dalam tengah kena azab. Nabi kata lagu tu. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Depa ni diazab atas satu perbuatan yang depa buat masa hidup, yang depa duk ingat benda tu bukan benda besar. Depa duk ingat benda tu benda kecil ya. Benda ni tak berdosa, benda ni tak sampai nak kena azab dalam kubur. Depa ingat macam tu. Depa ingat benda ni benda kecil. Dalam riwayat Al-Bukhari kata apa? Wa innahu lakabir. Dia kata, tapi hak depa duk ingat kecil ini, Nabi kata itu besar. Jangan buat main-main. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Nabi kata ni, dua kubur ni, seorang ni dia punya masalah yang duk kena azab lah ni, pasal masa dia hidup atas dunia dulu, dia ni namimah. Kita dah gazet sikit bulan lepas itu. Namimah ni maksud dia apa? Duk move around, go here and there, duk fitnah orang, duk adu domba orang, duk nak bagi orang bergaduh di dalam masyarakat. Dulu dalam konteks hari ni, duk main WhatsApp, duk tembak pi, duk forward pi benda-benda yang tak tahu kesahihan, tak tahu betul tak betul, tapi duk tembak masuk, duk tembak masuk, duk tembak masuk. Kerana dia tolak pi, masuk dalam satu grup tu ada 200 orang, tiap-tiap seorang dalam 200 tu tembak pi dalam grup lain, lagi 200, lagi 200, semua tu nak menyebabkan dia kena siksa kubur. Kalau sekiranya benda yang dia tembak tu berupa fitnah dan tuhmahan, dia dianggap sebagai orang yang buat fitnah. Namimah maksudnya apa? Duk pelaga orang, bagi orang bergaduh. Bahkanlah hadis Nabi kata apa? La yadkhulul jannatan namam. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang duk buat kerja ni, duk pelaga orang, duk fitnah orang, duk bagi orang bergaduh. Dia tidak akan masuk syurga. Nabi kata, kalau sampai nak kena azab kubur, kalau sampai nak kata tak boleh masuk syurga, benda ni kecil ke besar? Benda ni besar. Itu sebab dalam hadis Bukhari dia kata wa innahu lakabir. Ini benda besar. Walaupun hampa ingat kecil, tapi ini benda besar. Tuan-tuan, ni kali yang keberapa ratus dah kita duk sebut ni. Bahayanya kita duk tolak benda-benda fitnah dalam masyarakat ni. Bahaya, tuan-tuan. Habanglah berapa ratus kali pun benda ni duk jadi macam tu lah dalam masyarakat kita. Saya sendiri duk terima macam-macam. Saya sendiri. Hak mana yang kita tahu kata pasti benda tu tak betul, saya counter. Saya kata tak betul, yang ni yang betul. Oh sorry Ustaz. Sorry Ustaz, yang tembak api berapa ramai dah tu. Oh tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Jangan. Kita jadi muflis di hari akhirat esok. Tuan-tuan, sayang tuan-tuan. Main masjid, duduk, mengaji, dengar Quran, dengar hadis Nabi. Lambat mai hari Senin, hari Khamis, kita puasa. Lambat mai hari Ashura, hari wukuf, kita puasa. Tengok-tengok kita duk buat benda ni, habis segala amalan kita. Apa faedah kita dapat? Kita forward benda yang tak tahu ujung pangkai, yang tak tahu benar salah ni. Apa faedah kita dapat? Kita tak dapat apa pun. Kita syok sendiri saja. Yang akibat dia ni, hak Nabi duk cerita ni. Nabi tengah-tengah jalan, lalu dua kubur. Nabi kata, ni nak abang dekat hampa, ni dua-dua ni innahuma yu'azzaban. Ni dua-dua kubur ni bawah tengah kena godam, tengah kena azab lah ni. Nabi kata wa ma yu'azzabani fi kabir. Depa duk ingat benda hak depa buat di atas dunia dulu, depa duk ingat itu bukan benda besar, itu saja seronok-seronok aja, forward saja. Hadis lain kata wa innahu lakabir, tetapi ini benda besar. Hampa boleh kena azab dalam kubur. Hampa boleh sampai tak boleh masuk syurga atas perbuatan hampa ni. Karena fitnah yang kita sebar, ada orang teraniaya, ada orang kena zalim, ada orang tak sepatutnya dihukum salah, telah dihukum salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Wa ammal akhar, Nabi kata ni kubur hak satu lagi, fakana la yastatiru min baulih. Hak satu lagi ni masalah dia ni kencing di atas dunia dulu. Dia ni macam mana? Macam-macam tafsiran ulama di dalam tajuk la yastatiru fi baulih. Sebahagian kata apa? Dia kencing di tempat open. Kita buat contoh dalam kuliah lepas. Dia pergi buang air di tempat yang semua orang boleh tengok. Contoh kita buat apa? Dia pergi berhenti dekat RNR, pancong punya banyak ada, dia pergi cari hak mangkuk berdiri tu. Orang duk lalu lalang semua duk tengok. Allah, ustaz perangai duduk. Ustaz. Kita sebut bulan lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu, ulama kata apa? Azab kubur. Yang kedua, dalam hadis lain dia kata la yastabri'u min baulih. Dia ni kencing dalam bilik air, tutup elok semua, tapi dia ni tidak istibra bila habis kencing. Bila habis kencing, dia kena buat satu benda yang dipanggil istibra. Bari, maksudnya bagi habis, bagi tus. Buatlah macam mana pun bagi stop air kencing tu. Nak berdehem ke, nak urut ke, nak buat macam mana, buat bagi bagi habis air kencing tu, supaya air kencing tu tak duk keluar, tak berhenti-henti, yang menyebabkan dia ni duduk dalam najis, yang menghalang ibadat dia. Dia tak jaga benda tu, dia kencing lagu tu dia keluar pergi. Sekali lagi dia pergi semayang dengan Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga, ni ulama bahas tentang hadis ni. Yang ketiga, dia kata dia ni dia kencing duduk dalam bilik tertutup dan dia istibrak dan semua cantik. Cuma dia ni tak jaga, dia tak teliti, sehingga kenapa? Bila dia kencing tu merecik najis kena pakaian dia, sehingga mengganggu ibadat dia. Ini yang ketiga. Dia tak ada satu precaution sebelum masuk pi kencing tu. Kita ni jaga kain baju kita ni, kita nak pakai semayang, kita nak apa semua. Bila nak masuk tu, sintin kaki seluar. Sintin tau, sintin. Sintin kaki seluar tu, lipat naik bagi parah lutut ke apa ke. Jaga pasal apa? Kita tak mau saat lagi dia merecik, dia kena seluar kita. Kita nak pakai semayang tak boleh, sebab seluar kita sudah kena najis. Dia tak jaga. Tapi kalau dia jaga, tapi pai ayah ulang senduk kita abang bulan lepas. Ini leceh. Yang tu leceh. Kena juga. Itu habis. Kita habis punya jaga. Kalau pergi jadi macam tu, Allah ampunkan kita. Kita cuci takat mana yang boleh, kita semayang. Semayang, kena semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dua kubung, ini dua kesalahan duk ada. Hak satu ni apa dia? Namimah. Dia cerita duk pelaga orang, duk bagi orang bergaduh, bagi ini kerja dia. Hak lagi satu ni apa dia? Hak lagi satu ni ayat kencing punya cerita ni, menyebabkan ibadat dia terganggu. Kemudian Nabi kata fada'a bi'asibin ratbin. Nabi SAW minta dalam sebuah hadis ini, dia kata bijaridatin ratbin. Dia minta supaya sahabat ambil mai pelepah kurma yang masih basah. Bawa mai dekat Nabi, fashaqqahu bithnaini. Nabi koyak pelepah kurma satu tu, koyak bagi jadi dua, thumma gharasa ala hadhihi wahida wa ala hadha wahida. Nabi ambil, Nabi pacak di atas kubur ni satu, pacak di atas kubur ni satu. Pelepah kurma basah tu Nabi koyak, Nabi pacak di atas dua-dua kubur ni. Gharasa ala hadha wahida wa ala hadha wahida. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Nabi kata la'allahu an yukhaffafu anha ma lam yaibasa. Nabi kata mudah-mudahan selama pelepah ni masih basah dan belum kering, mudah-mudahan diringankan azab kepada dua orang ni.